Adakah Russia tengah nak lingkup? Adakah sekatan selama ini berkesan? Sudah 8 bulan setelah Russia memulakan serangan ke atas Ukraine, dan selama 8 bulan itulah negara-negara barat telah pun mengenakan sanction ataupun sekatan ke atas negara Russia ini. So, apakah yang berlaku? It's not clear sama ada ekonomi Russia sekarang ini berada di tahap yang kritikal ataupun tidak, disebabkan pelbagai news yang berlainan telah pun dilaporkan. Of course kan, media-media di negara barat akan mengatakan yang di mana ekonomi Russia ini nyawanya sedang berada di hujung tanduk. Tetapi kerajaan Russia banyaklah menyembunyikan data-data dan informasi terhadap keadaan ekonomi mereka sekarang ini, which is logik lah kan. Tapi ini telah menyebabkan terdapatnya pelbagai news yang berbeza lah di antara dua belah pihak. Oleh itu mereka hanya membuat spekulasi lah berdasarkan data yang mereka ada sekarang ini. Sebagai contoh, Central Bank Russia telah pun publish amount of diorang punya reserve currency, tetapi tiada breakdown terhadap amount tersebut. Juga data daripada perdagangan luar mereka tidak dipublikkan. So it is impossible nak tahu dengan negara manakah mereka masih lagi berdagang setakat ini, dan impossible jugalah nak tahu berapa banyak trade yang dilakukan antara negara Russia dan negara-negara lain. So dalam video ini saya akan breakdown beberapa perkara secara objectively, dan saya akan go through keadaan ekonomi semasa di Russia, seperti apakah masalah yang mereka hadapi sekarang ini, dan adakah sanction ataupun sekatan yang dikenakan selama ini memberikan sebarang efek. Jadi kita nak buat sedikit recap. Terdapat tiga sanction yang dikenakan oleh pihak barat ke atas Russia. Yang pertama, sekatan yang dikenakan adalah dengan membekukan aset forex reserve yang dipunyai oleh pihak Russia ini. Mereka ada lebih kurang 600 bilion US dollar, tetapi separuhnya telah pun dibekukan. Korang bayangkan duit korang kena beku, which is sangat sedih lah kan. Jadi end goal daripada tindakan tersebut adalah sangat mudah, adalah untuk deny duit Russia supaya mereka tidak boleh import barangan dan mereka tak boleh nak maintainkan mata wang ruble mereka. Bermakna sanction yang pertama ini adalah untuk financially stop Russia, dengan harap mereka akan stop ataupun give up dengan plan mereka ini, plan perang lah kan. Jadi sanction yang kedua adalah Russia di-ban daripada SWIFT payment ataupun SWIFT system dan seluruh financial metrics secara keseluruhan. So basically mereka putuskan connection antara pasaran barat dan juga Russia. Ianya secara tidak langsung membuatkan Russia default dalam pembayaran hutang US dollar mereka, walaupun pada hakikatnya mereka mempunyai cash 600 bilion untuk membayarnya. Jadi ianya disebabkan oleh bank di Amerika tidak dibenarkan untuk memproses pembayaran daripada Russia. Yelah kan, akaun korang kena buku, korang tak boleh nak transfer, memang korang tak boleh buat apalah, memang default lah kan, tak boleh bayar hutang, memang tak boleh nak bayar. Jadi sanction yang ketiga ataupun yang terakhir dan yang paling bahaya sekali ialah sanctioning Russia Energy, di mana sanction ini telah pun evolving sehingga sekarang, dan pihak barat juga take a step further dengan imposing oil price cap, dan tujuannya adalah simple sahaja, which untuk menyerang Russia punya main export dan menghapuskanlah sebarang source of revenue yang masih ada oleh pihak Russia ini. Russia sememangnya suffer dan rakyat mereka juga sangat terkesan, tetapi ekonomi mereka masih lagi tidak collapse sekarang ini, dan mungkin juga tidak akan berlaku pun unless berlaku beberapa perkara ini. Biden sebelum ini pernah nak collapsekan mata wang rubel ini, tetapi ianya tidak berjaya. Apa yang berlaku adalah pada awalnya mata wang rubel ini memang crash. Betul, lepas serang, lepas kena sanction memang crash, tetapi ianya telah pun rebound sebanyak 7%, 7-year high record. Dan yang paling gempaknya, ianya telah pun membuatkan rubel adalah best performance currency pada tahun 2022. Macam korang tahu, semua duit ringgit ke, duit Jepun ke, duit Singapura semua jatuh. Duit yang rubel, duit Russia yang kena serang, kena block ni pula yang naik, yang paling perform pula tu. Memang mind blowing guys. Jadi strategi barat mahu memahkan rubel ini adalah mudah, dan ia berlaku di serata dunia, especially negara yang mengalami krisis currency. Apabila rubel lemah terhadap US dollar, bermaksud kos untuk Russia mengimport barangan akan menjadi sangat mahal dan membuatkan local inflasi menjadi sangat tinggi. Ia akan menyebabkan destabilize di dalam ekonomi dan akan membuatkan rakyat hilang sabar, dan apabila rakyat hilang sabar, kerajaan akan digulingkan.
digulingkan. Tetapi so far ini tak berlaku lagi lah di dalam Russia dan ruble masih stable buat masa sekarang. Tapi adakah ia bermaksud ekonomi mereka masih kuat? Well, inflation di Russia adalah sangat tinggi, which dia telah spike over 17% pada bulan April hari tu, dan ianya telah pun mula susutlah di bawah 14% pada bulan September. Memang mata wang ruble ini kuat, tapi bila dia dikenakan sanction yang sangat gila ini, automatically semua barang import akan menjadi mahal dan akan mengakibatkan supply barangan dan juga services akan jatuh. Central Bank Russia telah pun meramalkan bahawa tahap inflation akan berada over lebih 12% pada hujung tahun ini, as diorang keep diorang punya interest rate pada kadar 7.5%. Kalau kita compare interest rate di Malaysia dan juga di US, interest rate di Russia adalah sangat-sangat tinggi. Tapi sebenarnya even 7.5% interest rate ini ianya adalah pada kadar yang lebih rendah sebelum berlakunya peperangan. So basically diorang sukalah sebenarnya 7.5% ni. Tapi apa yang membimbangkan adalah produksi industri di Russia telah pun menurun. Bila kita tengok pada bulan April tahun ini, kadar output produksi mereka consistently menurun dengan average 1.5% setiap bulan. Tapi bila dikomparekan dengan Germany punya kadar industri production, tak adalah teruk sangat. Germany juga mengalami nasib yang lebih kurang dengan kadar industri production mereka, tetapi mereka lebih terkesan disebabkan mereka merupakan manufacturing powerhouse, sementara Russia adalah commodity giant. Bila kita comparekan pada tahap bulan Julai 2022 dengan tahun sebelumnya, kita boleh lihat punca utama yang menyebabkan kadar penurunan industri mereka adalah datang daripada production kenderaan. Tapi bila kita lihat pada core sektor yang lain seperti oil chemical product and metal product masih bertahan. Ekonomi Russia sedang menderita, tetapi mereka punya produk ekspor masih robust dan tak ada tanda yang akan menunjukkan ianya akan collapse lagi. Produk ekspor yang carry Russia punya ekonomi adalah oil and gas. Russia memang memberi fokus yang sangat tinggi kepada ekspor dalam sektor komoditi dan juga energi. Ianya merupakan Russia punya lifeline. Kerana itu sahaja yang membolehkan mereka untuk menjana foreign currency untuk membeli barangan import lain. Dan ianya dianggarkan bahawa Russia akan memperoleh 38% earning daripada energi ekspor pada tahun ini. Bila dikonvertkan, keuntungan tersebut akan translate kepada 330 bilion dolar. Tapi tak peliklah, disebabkan semua sanction yang dikenakan, kadar supply untuk krisis oil and gas telah pun menyebabkan harganya melonjak naik, dan Russia sangat untung dalam situasi ini. Walaupun mereka terpaksa jual tenaga kepada China dan India pada harga diskaun, tetapi disebabkan kenaikan harga minyak itu secara tidak langsung telah pun menaikkan Russia punya revenue. Tapi soalan yang paling penting, adakah keuntungan ini akan long lasting? Ini adalah kerisauan yang dialami oleh Russia sebab sanction tersebut telah pun memberikan efek kepada diorang punya profit margin tadi. Pertama, ianya adalah sangat sukar untuk estimate Russia punya cost of production. Tapi ada report yang mengatakan kosnya adalah $40 untuk satu barrel oil. So, selagi harga crude oil tersebut tidak jatuh bawah daripada harga tadi, bermaksud Russia still in business. Tapi mereka mula lose ground daripada mereka punya energy export. Kita boleh lihat terdapat menurun yang sudden dalam Russia energy revenue daripada Mei dan seterusnya, di mana sebelum ini ianya boleh mencapai sehingga $1 bilion ataupun euro dalam masa satu hari sahaja. Tetapi sekarang ini mereka hanya boleh memperolehi 750 juta dalam masa sehari. Dan kita boleh lihat bahawa big crash itu berpunca daripada pipeline gas export, which is the dark blue bar. It should be very obvious apa yang sedang berlaku. Europe mula beralih daripada Russian gas, Putin pula tutup gas pada awal bulan September, dan berita yang terkini di mana the Nord Stream pipeline sudah pun diletupkan. Siapa yang letupkan saya pun tak tahu. Jadi semua benda ini menyebabkan Russian punya gas revenue crash. Dan bila dilihat harga gas dekat Europe, it is close to pre-war level. Harga mula spike daripada bulan Jun ke bulan Ogos, which mencecah lebih 300 euros per megawatt hour, dan sekarang ini ianya telah pun menurun sehingga ke 120. Dan ini bukan berita baik kepada Russia punya revenue. Dan sekarang ini cuaca di Europe masih lagi warm walaupun dah menghampiri winter. Tambahan lagi, stok gas mereka telah pun penuh. Mereka dah bersedia, mereka dah prepare. Jadi ini bakal mengakibatkan pendapatan Russia sepatutnya akan terus jatuh, kecuali jika berlaku musim sejuk yang mengejut dan sangat dahsyat di Europe. Tak kisahlah ekonomi Russia ini lingkup ataupun tidak, semuanya bergantung kepada penjualan tenaga oleh pihak Russia ini. Adakah
Adakah harga energi boleh bertahan cukup tinggi dan adakah mereka mampu untuk mencari pembeli oil and gas mereka? Cuma buat masa sekarang, semuanya dilihat seperti masih stable. Ya, negara barat dah blok oil and gas daripada Russia. Tapi kita mempunyai negara-negara Asia, especially China, masih lagi keep on buying oil and gas daripada Russia. Dalam kata mudah, masa depan Russia sangat-sangat bergantung kepada China. Dan pada masa sekarang ini, Russia adalah oil and gas supplier yang paling murah bagi pihak China. Saya percaya di mana China ini tidak akan abandon Russia daripada segi jualan tenaga. Ia bukan hanya disebabkan oleh wang, ia adalah untuk betting. Andai kata negara barat juga mengenakan sekatan ke atas China, hubungan Sino-Russian akan masih lagi kekal kuat. China juga telah pun membeli lebih $50 bilion of minyak and gas Russia. Ini termasuk arang batu dan tembaga refine sekali. Tetapi terdapat juga realiti had harga minyak yang akan datang. Kini Putin telah pun menyebut berulang kali bahawa Russia tidak akan menjual tenaga kepada negara yang cuba mengenakan oil price cap ini. Tetapi oil price cap ini bakal membawa kepada masalah yang lebih serius. Mereka boleh menjadikan berat sebelah kepada pihak Russia termasuk China dan juga India, dan kebolehan tawar-menawar tambahan. Sure, mereka akan membayar lebih daripada oil price cap, tetapi ia berkemungkinan lebih rendah daripada harga permintaan asal Russia, dan ini tidak baik untuk pendapatan Russia. Jika katakan had harga minyak adalah $60, jadi China membeli minyak daripada Russia pada harga $80 yang merupakan sebuah diskaun yang agak baik. Tapi China kini boleh demand untuk menurunkan harganya kepada $75 ataupun mungkin $70, dan Russia mungkin akan mematuhinya kerana pilihan Russia untuk menjual oil and gas semakin terhad dan tidak mengharangkan bahawa rakan dagangan China ialah Russia. Jadi keseimbangan kuasa dalam hubungan ini sangat condong ke arah China, dan keadaan bergerak dengan sangat pantas di mana negara Amerika Syarikat sudah menetapkan oil price cap untuk Russia dari 5 Disember ini. Jadi kita kena perhatikan paras harga minyak dengan teliti, kerana jika ianya dilaksanakan, ianya boleh menurunkan hasil minyak Russia sebanyak 10 ataupun 20% lagi. Masalah yang besarlah untuk Russia akan datang apabila pendapatan minyak mereka jauh di bawah jumlah wang yang mereka belanjakan dalam perang Ukraine. Let's be honest here, perang adalah mahal. Russia sedang membakar banyak wang untuk meneruskan perang ini, tapi adalah sangat sukar untuk meletakkan nombor yang pasti tentang jumlah perbadalan Russia dalam peperangan ini. Tetapi terdapat beberapa anggaran yang meletakkan angka sekitar 900 juta hingga 1 bilion US dollar sehari untuk membiayai peperangan ini. Kini pendapatan Russia daripada jualan tenaga sudah pun berada di bawah angka peperangan tadi, dan jika defisit ini terus meningkat, Russia mungkin perlu menamatkan peperangan ini. Dan jika ini diteruskan, Russia kemungkinan bakal menghadapi bil perbelanjaan defisit yang sangat besar. Ini bermaksud bahawa inflasi bakal menggila pada masa hadapan jika mereka mula mencetak wang untuk membiayai perang tersebut. Jadi jika harga minyak benar-benar jatuh cukup jauh, ia boleh menamatkan perang dengan lebih awal. Tetapi secara keseluruhan, ekonomi Russia tidak berjalan dengan baik. Kita mempunyai IMF mempredikkan GDP Russia bakal menyusut sebanyak 3.4% pada tahun 2022 ini. Manakala Bank Dunia pula percaya ekonomi Russia akan menguncuk sebanyak 4.5% pada tahun ini. Jadi anggaran mereka ataupun anggaran satu dunia memang sangat bearish, dan kita faham kenapa. Kini sejak Russia pergi menyerang Ukraine, terdapat lebih daripada 1,000 syarikat ataupun jenama telah pun meninggal ataupun mengurangkan operasi mereka di negara Russia tersebut. Walaupun Russia ini mempunyai banyak komoditi dan mereka memang boleh sangatlah nak ganti mana-mana brand ataupun syarikat yang telah pun keluar daripada Russia punya market, perkara ini akan mengambil masa untuk Russia overcome. Jadi terdapat pelbagai masalah bekalan di Russia, especially pada pihak pengguna, dan inilah sebabnya kita dapat melihat inflasi yang lebih tinggi daripada biasa berlaku di Russia. Dan apabila saya masukkan biasa, saya bercakap tentang lebih 10% inflasi, sebab kita tahu inflasi di UK saja sudah pun melebihi 10%. Tapi cabaran yang paling besar sekali adalah di mana sektor yang Russia ini tidak mampu untuk replikatkan, dan kita bercakap tentang sektor teknologi, especially chip semiconductor. Jadi kebanyakan chip micro pada hari ini dihasilkan oleh Amerika Syarikat dan alliance-nya, dan ini termasuk Taiwan, Korea Selatan dan juga Jepun. Ya, saya tahu memang China mempunyai sektor
sektor semikonduktornya, tetapi ianya sedang growing dengan kadar yang sangat perlahan untuk beberapa jangka masa ini. Dan tambahan lagi, US telah pun mengenakan sekatan teknologi kepada negara China beberapa tahun lepas kan. Jadi China sendiri pun telah dihentikan supply AI dan hardware chip, dan ini telah pun menghancurkanlah ataupun menselurkanlah industri chip di China dalam jangka masa pendek ini. So kalau China sendiri pun telah pun terkial-kial dalam menghadapi masalah industri semikonduktor dia, macam mana dia nak tolong Russia kan? Jadi kebolehan China dalam memberikan bantuan daripada segi semikonduktor industri punya barangan adalah mustahil. Jadi ini bermakna tentera Russia boleh dihalang, kerana makin lama perang ini berterusan, makin lamalah mereka akan membakar stok teknologi mereka ataupun stok semikonduktor mereka. Jadi secara general, apabila perang ekonomi, pihak barat telah pun berjaya memberi kesan kepada Russia, tetapi Russia tidak akan jatuhlah kepada zaman gelap kerana mereka mempunyai stok komoditi yang sangat besar dan juga supply tenaga yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat murah, dan menyebabkan mereka tidak terkesan dengan inflasi harga seperti negara-negara Europe. Tetapi bila kita tengok the other side, daripada segi makanan, daripada segi elektronik, harganya telah pun naik dengan sangat mendadak. Kini kerosakan ataupun damage yang dilakukan ke atas Russia berjaya dilakukan secara menyeluruh, tetapi sekatan ini juga somehow telah pun memberikan backfire kepada pihak barat juga, kerana bekalan tenaga daripada Russia telah pun ditutup dan kita telah pun melihat Europe terus menuju ke arah kemelesetan ekonomi dan harga tenaga secara global tetap berada pada tahap yang masih tinggi. Kita pun boleh melihat inflasi di Eurozone meningkat kepada 10.7% yang merupakan sebuah rekod yang baru guys. This is history is being made right now. Dan kita mempunyai negara yang paling banyak bergantung kepada tenaga Russia, iaitu Jerman. Jerman pula akan memasuki kemelesetan ekonomi pada tahun 2023 dan kadar inflasi di hari ini juga telah pun melebihi 11.6%. So pada standard Eropah, this is insane geng. Kalau ikut sejarah Europe guys, ini semua tak pernah berlaku guys. Ini semua negara yang sangat-sangat stabil, sangat-sangat disanjung tinggi, negara yang tiada masalah selama ini, tapi right now everything can happen geng. Dan seterusnya kita mempunyai Fed yang sedang rakus melakukan tightening, menaikkan kadar interest rate dengan sangat tinggi, sangat mendadak, menyebabkan krisis mata wang global sedang berlaku. Jadi Russia sedang sakit, tetapi kesakitan itu juga ditumpahkan kepada satu dunia. Jadi semua orang merasa sakit. Terima kasihlah kepada sekatan yang dikenakan ke atas pihak Russia tadi. Semua orang membayar akibat daripada kesan perang tersebut, tapi saya ingin bercakap tentang masa depan, di mana 10 ataupun 20 tahun yang akan datang, kita dah boleh nampak strategi barat. Apabila sesebuah negara barat ini tidak menyukai sesebuah negara lain, mereka boleh menggunakan duit dolar untuk melakukan apa saja sekatan yang boleh dikuasai oleh sesebuah currency. Jadi ianya telah pun membawa kepada sebuah gerakan baru ataupun ianya telah pun influence banyak-banyak negara untuk melakukan de-dollarization, kerana terdapatnya ancaman di mana apa yang berlaku seperti di negara Russia lah, duit mereka kena beku, mereka dihalang daripada menggunakan SWIFT payment system, mereka dikenakan sekatan daripada segi penjualan. Jadi ini semua telah pun menyedarkan pihak-pihak di luar sana bahawa jika mereka bergantung kepada satu currency saja, banyak masalah boleh berlaku andai kata ianya berlaku pada pihak mereka. Dan baru-baru ini kita juga telah pun mendapat laporan seperti dalam video saya, di mana Arab Saudi ingin menjoin BRICS, dan andai kata jika ianya benar-benar berlaku, ianya bakal menjadi sebuah game changer. Tapi kita kena fahamlah, ini semua adalah tentang pemeliharaan diri sendiri. Maksudnya pemimpin-pemimpin mereka sedang ataupun cuba mencari jalan yang terbaik untuk memelihara negara mereka daripada dikawal ataupun ditendang oleh negara-negara barat. Dan kerana itulah makin banyak perjanjian ataupun perdagangan dua hala sedang berlaku sekarang ini. Cuma buat masa sekarang US dollar masih lagi berada di puncak dunia. Cuma kita dah faham lah kan risiko dia tadi. Jadi sebagai konklusi, kita perlu memahami bahawa ekonomi Russia masih belum lagi berada di ambang kehancuran. Tapi kita juga tidak akan melihat pertumbuhan yang pesat bakal berlaku di Russia. Negara mereka boleh terperangkap dalam stagflasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi beritahu apa yang anda fikirkan. Adakah ekonomi Russia ini akan jatuh ataupun saya salah? Ataupun korang share saja apa saja yang berada di minda korang sekarang ini. Jadi guys, korang boleh lihat yang di mana korang tidak boleh depend 100% kepada fiat currency untuk simpan korang punya net worth, yang di mana daripada segi sejarah pun setiap fiat currency itu akan collapse dan akan digantikan dengan currency lain. So andai kata anda terfikir macam mana untuk
untuk atasi masalah ini, anda boleh simpanlah Bitcoin ataupun emas, kerana emas daripada segi sejarah memang terbukti dan benarlah ianya telah pun berjaya mengekalkan nilainya sejak pada zaman dulu lagi. Dan manakala Bitcoin adalah emas 2.0 di mana terdapat pelbagai kebolehan yang boleh diatasi ataupun lebih better lah compare dengan emas. So kalau korang berminat untuk invest di dalam Bitcoin ataupun crypto, korang boleh daftarlah di Bybit menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. And kalau korang menggunakan stablecoin sahaja, korang boleh dapat sehingga ke 12% dividen setahun. Tapi anda kata jika anda tak berminat dengan kripto, anda juga boleh membeli emas di Quantum Battle menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. So guys, this is not a financial advice. Korang kena buat apa sahaja yang korang rasa terbaik untuk korang untuk bersiap sedia dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat tidak stabil ini. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. And kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta korang tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.